Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dipertemukan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita inilah pertemuan yang mendapat rahmat dan juga keampunan serta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini juga kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita cuaca yang baik. Cuaca pada hari ini tidak panasnya begitu terik, bersulam dengan mendung, sedikit hujan dan sebagainya. Maknanya semua tu memberikan kita kelegaan. Bagi yang menghadapi cuaca panas 2-3 hari ini, mungkin pada hari ini kita lebih-lebih lagi lah, kita akan rasa lebih selesa dengan cuaca pada hari ini. Walaupun pagi tadi kita mengalami hujan yang ada terkandas untuk ke tempat kerja, ada juga mengata anak sekolah lewat dan sebagainya. Cuma pada hari ini kita nak berikan satu peringatan kepada kita semua, termasuk diri orang yang bercakap, ialah berkaitan dengan isu yang ada kita highlightkan pada live kita hari ini, iaitu tunaikan hak jalan. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini bermula dengan seawal pagi kita mulakan kehidupan kita pada hari ini dengan kita untuk berkejaran ke tempat kerja lah. Jadi hari ini juga kita sambil-sambil tu, maknanya ada yang hantar anak sekolah, ada juga hantar isteri dan sebagainya ke tempat kerja. Jadi masing-masing ada komitmen, ada tugasan yang kita buat, ada urusan yang kita nak langsaikan dan sebagainya. Cuma di celahan tugasan kita ni kadang-kadang kita terlepas pandang beberapa perkara. Terutama sekalinya berkaitan sebagaimana yang kita sebut tadi, hak jalan. Jadi hak jalan ni lah kadang-kadang orang ni dia tak nampak sangat. Dia fikir asalkan dia selesa untuk dia, maka dia lepas gitu dah. Asalkan dia boleh selesai urusan dia, maka urusan orang lain tu, kalau dengan bahasa mudahnya, bahasa Kelantan, kita kata kokmung lah. Jadi hari ni saya ada 2-3 perkara lah saya nak sebut. Dan benda ni kita alami banyak kali dah. Yang pertama ialah berkaitan dengan hak jenis parking kereta paksi ni. Saya tadi daripada rumah ni, kita nak keluar daripada simpang tu, nak pergi ke kanan. Jadi ada satu kereta parking tepi jalan. Bukan tepi jalan sebenarnya, parking atas jalan. Bila parking atas jalan, pertamanya bahaya ke orang lain, yang keduanya menghalang pandangan lah. Jadi nak tobek ke cabai tu jadi masalah kita pun nak kena nyelik-nyelik, merisikokan diri. Bayangkanlah dengan kita tidak nampak arah kereta mari pada kanan, kita nak keluar pada simpang, kita terpaksa juga kenapa lorak tobek. Besar. Lepas tu bila siapa pula di sekolah, kita tengok di kalangan mak ayah lah, masing-masing ada anak. Kalau kita kata kita sayang ke anak, orang lain pun sayang ke anak juga. Lepas kita anak, lepas urusan kita tolong beredar lah, ataupun cari tempat-tempat lain. Kalau kita rasa nak melayan ke apa, nak layan perasaan ko, kita panggil nak jiwa, nak gapo dalam kereta, tak ada masalah. Tu hak kita. Tapi jangan ambil hak orang lain. Hak orang lain lagu mana? Kalau kita parking tepi-tepi pagar sekolah yang dekat-dekat lalu, orang lain nak berhenti tak boleh, nak turunkan anak tak boleh. Pagi tadi pun hujan kan. Jadi dengan kita duk lepak dalam kereta, menyebabkan orang lain terpaksa berhenti jauh tu sah. Dan ada juga kerana kita, orang belakang ni jam. Jam lagu mana? Jam nak berhenti tak boleh, dan orang belakang pun bersusung. Bila bersusung, patut urusan tu boleh selesai dalam 2 minit, jadi 5 minit, jadi 10 minit. Cuba bayangkanlah, dengan benda yang kita ambil mudah, tak ada kereta kita sebuah. Tak, walaupun mahal lagu mana kereta kita, apa kalau menghalau orang lain, dari segi hukum ni haram lah. Jangan kita nampak haram ni, kita dah ambil hak orang, kita tipu orang, kita dah curi, dah katak kepala orang. Tapi dengan kita ambil hak jalan ni, maka kita sebenarnya telah melakukan suatu benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengoklah sebenarnya Rasulullah SAW ni, sebagaimana selalu kita sebut, Islam ni cukup-cukup sayang kepada umat dia. Sebagaimana Nabi sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Rasulullah kata, aku telah tinggalkan kepada kamu ni 2 perkara. Kalau mu pegang kepada kedua-dua ni betul-betul, lan tadillu min ba'di, mu tak akan sesat selama-lama, iaitu kitab Allah dan juga sunnah
kita katakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, Rasulullah menyebut iyyakum wal julusu ala turuqat. Faqalu ma lana budda inna ma hiya majalisana natahaddas fiha. Qala fa iza abaitum illa al majalis fa'tu at-tariq haqqaha. Qalu wa ma haqqu at-tariq? Qala ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu duduk di pinggir jalan. Maknanya duduk pinggir jalan, ke atas jalan ke Nabi larang. Mereka bertanya, kalaulah itu menjadi kebiasaan kami, lagu mana nak buat? Dia kata kalau jadi kebiasaannya, Nabi kata mu kena tunai hak jalan. Dan antara benda yang kita kena tunai hak jalan ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hak hak jalan lah, salah satunya lah menundukkan pandangan. Maknanya kalau kita nak duduk tepi-tepi jalan, kalau tidak mengganggu pun hak orang lain, kena jaga mata kita. Jangan kita duduk, kita duduk bersidai. Orang panggil bersidai ni kita jamu mata. Lalu katakanlah orang pakai seksi, apa mata kita pun melirik. Ataupun kalau kita tak tengok barang-barang seksi, kita tengok kereta orang. Kadang-kadang kita tengok kereta orang ni dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita tengok kereta orang mahal, kita sakit hati. Tak, boleh kata demo ada kereta mahal. Tak, kakak dok nunjuk. Kita rasa sakit hati. Ataupun yang kedua, mari kereta buruk pula, kereta nak relah. Allah lah kereta lagu ni nak kenjing ni kata. Kalau lalu kat bumper degah-degah ataupun lalu dekat ada zebra crossing hak tebal merah tu kan orang kata gelar ni kereta ni. Ada lagi orang naik kereta lagi. Maknanya kalau kita tak boleh nak jaga hak-hak jalan, maka jangan kita duduk-duduk tepi jalan atau duduk atas jalan walaupun tidak mengganggu perjalanan orang lain. Dan disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hak jalannya kaful azza. Kaful azza ni makna kita kena jangan jadi halangan kepada jalan. Supaya saya sebut tadi, nak tobek pada cabai, siapa kau kena panjang tekuk-tekuk ita. Kalau panjang tekuk ita ni, kita nampak tak apa. Ni panjang tekuk-tekuk pun tak nampak. Bila tak nampak, dua risiko tuan-tuan. Risiko yang pertamanya, risiko kemalangan. Dan risiko yang kedua, risiko dosa kita lah. Kerana kita orang susah habis. Dan kalau berlakulah kemalangan, kita kena ingat, kita salah seorang yang boleh menjadi sebab kepada kemalangan. Dan selain pada tu juga, Rasulullah SAW sebut, hak jalan tadi, pertama kita kena tundukkan pandangan kita panggil ghaddul basar. Dan yang keduanya kaful azam. Maknanya jangan kita siapa menyakiti hak orang lain, hak jalan tadi. Dan seterusnya, kalau kata tak ada buat gapo, kita kata tak ada ambil hak orang, pandangan pun kita jaga dah, kita pun tak ada ganggu perjalanan orang, tak ada ganggu hak jalan. Kena jaga antara lain juga wa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kena suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda hak tak comel. Lepas tu kalau kita kata nak suruh orang buat benda baik, tak ada masalah. Larang buat benda buruk, kita sendiri tu buat benda buruk. Benda buruk lah ke mana? Saya daripada yang pertama tak dia hantar anak sekolah, nak berhenti kereta payah. Dan yang kedua, kita pergi sekolah yang kedua, hantar anak sekolah sore lagi pula. Kita berhenti kereta, kita kena nyelik celah-celah dia. Dia boleh depan-depan pintu pagar sekolah ni, saya tengok. Tak. Kata orang ni tunggu apa dia, anak dia masuk dah rupanya tunggu, dak tengok anak jalan. Siapa anak ni naik bangun ni, siapa anak masuk dalam kelas duduk, baru dia pergi. Kita pun pelik lah, anak sekolah menengah dah, nak tunggu pintu pagar lagi. Kita nak tunggu pintu pagar boleh parking kereta jauh-jauh, kita duduk, kita jalan kaki duduk tepi pagar, tak ganggu orang. Itak lah anak kita nak itak. Tapi dengan cara kita buat lagu ni, pertamanya kita ambil hak orang lain, kita menyakiti orang lain dan kita tidak jaga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hak-hak jalan yang ada 2-3 perkara ni kita tidak buat. Dan benda yang kita tidak buat ni, kalau setakat benda tu disyorkan saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk pilihan, tak ada masalah. Tapi benda ni benda Nabi larang. Bila benda Nabi larang, bermakna kalau kita buat benda ni dosa. Dan bila buat benda-benda dosa ni, tadi saya sebut dah ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di awal perkenalan kita, awal kita jumpa tadi, Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Mu sendiri mu kena cegah dirimu daripada api neraka. Begitu juga orang di bawah tanggunganmu daripada api neraka. Makna kita cegah. Lagu mana kita nak cegah kalau hari-hari kita duk buat menyebabkan orang ni orang panggil kenyang makan nyopoh. Kita ni kenyang makan nyopoh. Kena ingat, kenyang makan nyopoh betul lah, orang nyopoh tu salah juga. Tak ada benda lain nak buat lebih pada selain pada nyopoh. Tak boleh kau nak kita tegur dan sebagainya. Kadang-kadang orang nak tegur kita, tengok juga kalau kita ni sekali orang tegur kita, tak siapa balah geger, siapa bertumbuk orang pun tak tegur kita. Dan tengok pesing lah, nak tegur lagu mana dak marang royak tak degi. Hari ni royak tak degi, jaga tak cakap hamba.
Jaga royak dah, tak boleh berhenti sini ni pak cik. Ni kan ada ni kita berbekon, tak janganlah tunggu sini nanya kat orang lain. Cikgu nak tebik masuk kereta tak boleh. Tapi kita tak ira kenapa? Kita rasa kita lebih hebat pada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita pakat-pakat jaga supayanya kita bimbang. Bimbang lagi, bimbang amal kita. Amal ibadat kita ni banyak dengan sedekahnya tak berhenti-berhenti kalau kita orang ada pitih nak dengar kita ni duk beroyak kat orang benda-benda comel, tapi kita membatalkan, kita duk bakar amalan kita jadi hangus letak habis kenapa? Kerana perangai tidak cerdik kita. Jadi sama-samalah mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut tadi kita sama-sama ambil iktibar. Kenapa? Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Benda Nabi lagi ni kita kena turutlah. Kena turut kenapa? Esok-esok nak tupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat Nabi kata kullu ummati sayadkhulunal jannah. Semua umat aku nak pengikut aku ni akan masuk ke syurga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan ni salah satunya lah tak saya turut hak Nabi suruh. Tak saya tinggal gapo hak Nabi suruh tinggal. Tak saya buat dengan nama hak Allah suruh, tak saya tinggal dengan nama hak Allah larang. Maka itulah kita dipanggil golongan enggan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, marilah sama-sama sekali lagi hak comel ni kita pakat-pakat royak ke sayang-sayang kita pakat peringat. Kita nak ubah ni, nak ubah orang lain kadang-kadang payah. Ubahlah diri kita dulu sebagaimana Allah SWT sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tak akan ubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka tu ubah apa yang ada pada diri mereka. Bermula dari dalam. Kalau kita sendiri ubah diri kita, ubah anggota keluarga kita, bini kita. Contoh macam bini bawa kereta kau gapo kalau pesel lagu tu kita tegur. Kalau anak kita pun buat tak tukalu, kita tegur. Beres dalam keluarga kita. Masing-masing keluarga tegur. Lepas tu keluarga ni tak kena, keluarga lain tegur. Sebagaimana disebut oleh Allah SWT dalam surah yang selalu kita baca bila nak di ujung-ujung program kita sebut wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah SWT, demi masa sesungguhnya mu ni manusia ni rugi sama-sama dah. Kita pergi atas rugi lah. Walaupun kita rasa kita untung, kita pergi atas rugi. Kerana Allah kata kita rugi. Apa rugi? Allah kata rugi kalau mu bukan lagi mana? Allazina amanu, mu bukan orang beriman. Orang beriman ni bukan sebut buih mulut-mulut kita ngaku naik di atas mimbar masjid royak akak tangan aku ni orang beriman. Tak cukup dengan kata. Iman ni pertama kena percaya. Lepas pada percaya kena sebut. Benda molek kena kata molek. Yang ketiga kena buktikan. Bukti lagu mana kena buat lah. Tak, barulah dinamakan orang tu beriman. Maka selagi kita tidak buat, maka itulah kita disebut orang yang orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kena buat benda-benda molek. Atas dunia ni ingatlah umur kita tak panjang mana. Sebab dia sebut oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia sebut dunia apa dia? Dunia ni tempat persinggahan kita saja. Dunia ni tempat kita panggil mencari hasil, tempat kita cucuk tanah. Hasilnya bila hasil kita di akhirat. Ada kau orang genan ni ambil masa panjang? Tak ada. Masa dia relax esok tu. Relax selepas nanen lagi banyak pada masa dia nanen. Maknanya kita nanen kita boleh hasil itu tempat nak guna esok. Esok pitih kita ada tak ada rega sikit abuk, tapi amalan kita atas dunia ni lah yang akan boleh kita guna esok. Dan disebut lagi dalam ayat yang sama hak kita nak pakat-pakat kita amal ni lah tawasau bil haq. Pesan-pesan lah. Mu pesan kat aku pesan kamu, mu pesan badi pesan. Pertama pesan buat benda-benda hak molek-molek, benda betul, kata benda betul. Lepas tu pula pesan lah supaya sabarlah. Tak kalau jalan jauh sikit sabarlah. Kalau dah kereta penuh parking lah jauh-jauh. Nak makan nasi belauk kau gapo-gapo jangan duk tenggak-tenggak tepi jalan rapat jalan dak. Siapa orang nak lalu orang siapa bah kena ngelik. Tak. Apa pelik lah kalau siapa bah kena ngelik belakang-belakang kereta kita nak lepas dak. Tu bah. Kalau lalu mari kata geling tak ada ngelik-ngelik dah dia pakai sodak lagi. Hak rugi siapa? Rugi kita. Atau dunia rugi, esok apa? Rugi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni sama-sama kita ambil manfaat. Termasuk orang yang bercakap, saya tidaklah orang sempurna tapi nak royak. Gapo kita rasa hari ni, saya rasa tidak saya seorang. Dah kita rasa kita bukan nak sungguh, tapi kita nak sama-sama tegur. Pertama, tegur diri kita. Bagaimana kita benci kepada perbuatan orang buat tadi, kita pun jangan buat. Insya-Allah yang baik itu ambillah sebagai pengajaran, yang tak comel kita buat jauh-jauh. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi atas dunia. Dan paling penting lagi kita paling takutlah rugi kita di akhirat. Sekadar itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.